Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Mujahid bin Abdul Basir Mujahid. Nombor kad matrik 14 DKM 17F2024. Di sini saya ingin membentangkan tentang laporan akhir latihan industri. Maklumat berkaitan diri saya bernama Muhammad Syahid Mujahid bin Abdul Basir Mujahid. Nombor kad matrik 14 DKM 17F2024. Lahir pada tahun 1999. Tarikh lahir 17/9/1999. Belajar di institusi Politeknik Limau Melaka. Saya belajar di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan mengambil kos Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Maklumat tentang syarikat bernama Noraini Steel Engineering, bertapak di Segamat Johor. Syarikat beroperasi pada hari Isnin sehingga hari Sabtu jam 9 pagi sehingga 6 petang, dan pada hari Ahad ia tutup. Saya menjalani tempoh latihan industri di syarikat Noraini Steel Engineering bermula pada 1 hari bulan 3 2021 sehingga 16 Julai 2021. Noraini Steel Engineering merupakan sebuah syarikat persendirian yang dimiliki oleh sepasang suami isteri. Pada waktu kini, syarikat dikendalikan oleh anaknya iaitu Encik Muhammad Zulkarnain bin Zazuli yang telah mengambil alih tugas dari ayahnya, Encik Zazuli bin Samen. Carta organisasi. Ini ialah carta organisasi bagi syarikat Noraini Steel Engineering, bermula dengan manager Encik Muhammad Zulkarnain dan diikuti dengan vice manager iaitu Cik Siti Nurjannah, dan diikuti dengan dua penasihat iaitu Encik Zazuli bin Samen dan Noraini binti Manaf. Ringkasan latihan industri mengikut bulan. Pada bulan pertama iaitu bulan Mac, pada mengikut tarikh 1 Mac sehingga 31 Mac 2021, saya diajarkan untuk membuat pagar rumah. Pagar rumah ini pada mulanya akan ditempah oleh pelanggan, dan di sini saya belajar cara untuk mengimpal, menggosok menggunakan mesin grinder serta memotong besi. Pagar rumah ini pada bulan pertama saya kebanyakannya belajar menggunakan mesin welding TIG, dan kebanyakannya saya akan membuat pagar rumah. Untuk membuat pagar rumah ini ialah pada mulanya kita akan memotong besi mengikut ukuran yang telah diberi, dan pemotongan haruslah dilakukan dengan secara tepat agar tidak membazirkan besi. Dan seterusnya kita akan spot tempat-tempat untuk mencantumkan besi, dan seterusnya kita akan welding penuh ke semua tempat yang telah dicantumkan, dan seterusnya kita akan menggosok di bahagian welding tersebut, dan ianya sebenarnya untuk mengemaskan lagi produk agar lebih baik jika diterima pelanggan. Antara mata yang kita gunakan ialah mata flip disc. Pada bulan kedua iaitu 1 April 2021 sehingga 30 April 2021, saya diperkenalkan dengan besi yang lain iaitu stainless steel yang menggunakan mesin MIG untuk mengimpalnya.
besi stainless steel ni agak rumit. Maksudnya jika kita menggunakan mesin welding TIG, ia agak rumit untuk dikimpal dan memerlukan kepakaran yang tinggi. Selepas kita mengimpal pada besi tersebut, kita harus melakukan finishing, iaitu proses kemasan pada besi stainless steel tersebut. Proses ini penting untuk mengekalkan kualiti produk yang dihasilkan oleh syarikat. Kerja ini haruslah dilakukan dengan berhati-hati dan kita tidak boleh meninggalkan kesan kotor atau kehitam-hitaman pada besi. Kita menggunakan mesin grinder yang menggunakan mata flap disc. Yang keduanya nylon wheel. Dan yang ketiga proses saya iaitu polishing. Selepas kita menggunakan mesin grinder untuk membersihkan semua kotoran, kita haruslah menggunakan thinner dan juga kain untuk menghilangkan semua kotoran pada besi. Kerana selepas kita menggunakan polish, kita akan meninggalkan kesan-kesan kotor pada besi tersebut dan kita akan hilangkannya menggunakan thinner dan juga kain. Pada bulan ketiga, iaitu bertarikh 1 Mei 2021 sehingga 31 Mei 2021, saya membuat kerja di luar, iaitu memasang barang di rumah pelanggan. Pada bulan-bulan sebelum ni, saya ada juga membuat kerja di luar tetapi tidak begitu kerap. Dan pada bulan 5 ini, saya membuat kerja di luar, dilakukan untuk memasang barang di rumah pelanggan. Kerja ini dilakukan apabila produk yang dihasilkan di bengkel telah selesai ataupun telah siap dibuat. Antara contoh barang yang saya pasang di rumah pelanggan iaitu louvers di rumah pelanggan. Kerja di luar agak rumit dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Di sini saya dapat menimba banyak pengalaman untuk bekerja di luar bengkel. Dan saya dapat membuat kerja dengan lebih baik mengikut arahan yang diberikan oleh ketua. Alhamdulillah, kemalangan dapat dikurangkan ataupun dapat dielakkan apabila mengikut langkah kerja yang betul semasa membuat kerja pemasangan di rumah pelanggan. Pada bulan akhir, iaitu pada tarikh 1 Jun sehingga 16 Julai 2021, saya menonton video dan membuat pelajaran dari rumah, dan saya membuat pada bulan akhir, iaitu pada tarikh 16 Jun sehingga pada bulan akhir, iaitu pada tarikh 1 Jun 2021 sehingga 16 Jun 2021, saya menonton video dan belajar dari rumah tentang cara kerja untuk dilakukan di tempat kerja. Semua sedia maklum tentang Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Syarikat mengambil langkah untuk menghadkan jumlah pekerja yang ada di bengkel, dan saya diberi tugasan untuk belajar dari rumah cara kerja yang untuk dilakukan di tempat kerja, seperti cara mengimpal MIG dengan betul, cara mengimpal TIG dengan betul. Dan saya juga diberi tugasan untuk belajar mengukur jarak ataupun mengukur saiz pagar yang ingin dibuat di rumah pelanggan.
dan saya dapat banyak ilmu yang dapat ilmu semasa belajar dari rumah ini. Laporan teknikal, projek yang dapat saya lakukan semasa latihan industri yang saya jalankan ialah ampaian baju stainless steel. Antara peralatan yang saya gunakan semasa untuk menyiapkan projek ini ialah mesin pemotong besi, mesin TIG, mesin grinder tangan, mata mesin grinder, face shield, sarung tangan, cermin mata, kain dan juga tina. Prosedur kerja yang saya lakukan ialah pertama menerima lakaran serta ukuran dan memilih besi yang ingin dipakai. Besi yang kita gunakan ialah harusnya stainless steel dan banyak saiz yang disediakan, jadi saya perlu memilih saiz yang bertepatan dengan saiz yang telah diberitahu. Seterusnya, mulakan pembuatan projek dengan membuat ukuran pada besi dan kita akan potong besi tersebut mengikut ukuran yang telah ditanda. Proses pemotongan mestilah dibuat dengan tepat supaya tidak membazirkan besi. Pertamanya, kita harus membuat bahagian tiang ampaian. Seterusnya, temukan dua tiang ampaian yang telah kita buat tadi dengan satu besi pipe pada bahagian atas dan juga bawah. Selepas itu, buat bahagian penyidai baju dan siapkan 2 set untuk atas dan 2 set lagi untuk bahagian bawah. Seterusnya, kimpal penuh seluruh bahagian ampaian tersebut agar ia kukuh, dan akhirnya kita harus membuat kemasan dengan menggunakan 3 mata tadi, iaitu 3 mata flap disc, mata nylon wheel dan juga mata polish yang menggunakan mesin grinder tangan, dan akhirnya lap semua bahagian dengan tina dan kain agar tidak meninggalkan sebarang kotoran pada ampaian baju stainless steel. Dapatan dan cadangan. Yang pertama, dapatan saya banyak yang dapat dipelajari dalam situasi industri sebenar nanti. Ia dapat melatih diri agar lebih yakin apabila berhadapan dengan pekerja senior. Ia juga dapat belajar perkara baharu apabila kita menerima suatu tugasan yang baru. Dan cadangan saya diharapkan untuk meningkatkan tempoh latihan industri sehingga pelajar dapat lebih banyak lagi pengalaman dalam dunia pekerjaan sebelum mereka menempuh dunia pekerjaan yang sebenar. Kesimpulannya ialah latihan perindustrian ini menawarkan banyak manfaat kepada pelajar, terutama cara bekerja. Pelajar dapat mengalami perbezaan dalam pelajaran di politeknik dan bagaimana mereka gunakannya di alam pekerjaan sebenar nanti. Terima kasih.